dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar sekali lagi Bahasa Melayu tahun 2 tema 7 unit 20 yang bertajuk Kolam Ikan dan Hasilnya bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran yang diharapkan agar kamu dapat capai pada hari ini ialah diharapkan agar kamu dapat membaca dan memahami 3 daripada 4 isi tersurat dan tersirat. Yang pertama, dapat memahami kriteria kejayaan pula. Diharapkan agar kamu dapat memahami isi tersurat mengikut konteks yang diberi. Dan yang kedua, diharapkan agar kamu dapat menyatakan 3 daripada 4 isi tersirat berdasarkan maklumat tersurat yang diberi. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa kata mari sama-sama kita baca petikan yang dipaparkan ini. Kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikan yang makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Murid-murid yang cikgu kasihi, seterusnya aktiviti yang akan kita buat pada hari ini ialah mencari isi tersirat dan juga isi tersurat. Pada permulaannya, kamu kena mencari isi tersurat terlebih dahulu berdasarkan petikan yang dipaparkan ini. Telah diberikan contoh isi tersurat yang ada dalam petikan ini. Yang berwarna ungu ini ialah isi tersurat. Isi tersurat yang pertama ialah mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas kita dapat isi tersurat, kita mesti tahu kenapa Aidil dan bapanya mencari kawasan sungai yang agak dalam, yang ada airnya bersih dan sentiasa mengalir. Itu kita kena tanya, kenapa dia cari? Baik, isi tersurat seterusnya ialah membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Kenapa bapa Aidil membeli sangkar yang diperbuat daripada besi? Ini yang kita kena tahu. Baik, seterusnya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Kenapa bapa Aidil dan Aidil melepaskan ikan, benih ikan pada waktu pagi? Ini yang kita nak kena tahu. Ini yang kamu kena fikir. Sebagai murid, kamu kena ada pengetahuan ini, melalui pembacaan ataupun melalui pengalaman kamu berdasarkan menonton siaran-siaran TV, macam mana cara menternak ikan. Yang baik, isi tersurat seterusnya memberi ternakan ikan yang makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Kenapa kena bagi makan ikan yang makan pelet dan makanan lain yang telah diproses? Baiklah. Mari kita saksikan paparan seterusnya. Cikgu dah buatkan 2 kotak, iaitu isi tersurat dan juga isi tersirat. Tadi perenggan pertama kita dah gariskan mencari kawasan. Aidil dan bapanya mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Kenapa? Kenapa cari kawasan yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir? Kenapa? Supaya dapat memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Jadi kemudian bahan buangan tu boleh mengalir terus, tak adalah tersimpan dalam kawasan tempat ikan tu tinggal. Jadi tak adalah berbau ikan tu. Jadi mereka dapat kawasan yang airnya bersih, kawasan yang agak dalam dan sentiasa mengalir. Jadi tempat ikan tu tinggal bersih.
Peringgan kedua, isi tersuratnya pula ialah membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Kenapa mesti menggunakan sangkar yang diperbuat daripada besi? Tak daripada kayu. Tapi diperbuat daripada besi. Kenapa? Supaya tahan lama. Agar sangkar itu tahan lama. Sebab tu mereka membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Baik, perenggan ketiga. Tadi kita dah gariskan apa dia? Aidil dan bapanya melepaskan benih pada waktu pagi. Baik, kenapa Aidil dan bapanya melepaskan benih pada waktu pagi? Ni yang kita kena tahu. Kenapa? Kerana cuaca sejuk dan anak ikan tidak kepanasan. Jadi anak ikan yang dilepaskan tu taklah mati sebab dia tak panas, cuacanya sejuk. Baik, perenggan keempat seterusnya, Aidil dan bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet, makan pelet ni dan makanan lain yang telah diproses. Kenapa mereka memberikan ternakan ikan yang makan pelet dan makanan lain yang telah diproses? Kenapa? Kita kena tahu. Kenapa tak ada bagi makan nasi ke, kan? Makan ayam ke? Kenapa makan pelet? Dan makanan yang telah diproses. Kenapa? Pandai supaya ikan akan cepat matang. Sebab mereka dapat makanan yang baik. Baiklah, ini cara bagaimana kita hendak mencari isi tersurat. Isi tersurat ni ada dalam petikan. Ada dalam gambar. Ada pada bahan yang diberi. Bahan rangsangan yang diberi. Jadi kita kena cari isi-isi penting berdasarkan petikan yang diberi. Isi tersirat pula, yang ini tidak, isi ini tak ada dalam gambar, tak ada dalam petikan. Jadi nak cari, kita kena tanya kenapa, apa yang terjadi, bagaimana caranya, atau berikan contoh. Ini antara isi tersirat yang dapat cikgu pandu kamu supaya dapat kamu buat isi tersirat dengan baik. Dah tiba masanya untuk uji minda. Apa kata? Jom sama-sama kita uji minda. Baiklah murid-murid, ini merupakan gambar yang cikgu dapat berikan kepada kamu sebagai contoh untuk kamu mencari isi tersurat dan juga isi tersirat. Isi tersurat dah ada cikgu berikan berdasarkan gambar yang diberi, iaitu yang pertama membaca buku. Kita tengok gambar baca buku. Yang kedua bersenam pada waktu petang. Baik, bagaimana nak cari isi tersirat? Kita kena tanya, kenapa? Apa yang terjadi ataupun contoh, jadi kena masukkan kata bantu, ataupun kata hubung. Baik, membaca buku, baik kata hubung supaya, kerana, untuk, ataupun menggunakan formula apa yang biasanya digunakan. Sukat. S supaya, U untuk, K kerana, D demi atau dengan pun boleh kita gunakan. Contoh S supaya, daripada supaya seperti A tadi, agar, sukat, S supaya, U untuk, K kerana, A agar, D demi atau dengan. Baik, membaca buku. Kenapa mesti baca buku? Siapa boleh jawab? Kenapa mesti baca buku? Pandai, supaya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik, ataupun supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pun boleh terima. Kenapa pula kena bersenam pada waktu petang? Kita hendaklah bersenam, kata bantu guna hendak. Kita hendaklah baca buku membaca buku supaya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Kan boleh buat ayat macam tu. Bersenam pada waktu petang. Ali dan rakan-rakannya bersenam pada waktu petang. Atau kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah, kita wajiblah, kan, bersenam pada waktu petang. Kenapa? Kenapa? Baik, agar badan kita sihat. Pandai, kita hendaklah bersenam pada waktu petang agar badan kita sihat. Baiklah, seterusnya. Maklumat tersurat dan tersirat. Menanam sayur di belakang rumah. Siapa ni?
Pak Ali. Bagi nama. Pak apa ni? Pak Tam, Pak Cik Yong, Pak Cik Leong. Boleh. Tak ada masalah. Tapi dah pakai baju kurung ni, mestilah kita tahu. Ni pakai tudung lagi. Mestilah orang Melayu. Jadi Pak Cik. Pak Cik apa? Khairul. Pak Cik Azman. Pak Tam, Pak Kamal. Macam-macam nama kita boleh letak. Ya, asalkan nama tu nama yang ada di Malaysia. Ya, jangan pakai baju Melayu, pakai tudung, tapi kita gunakan nama luar negara. Tak sesuai lah. Nampak ya? Jadi menanam sayur di belakang rumah. Kenapa? Kenapa mesti menanam sayur di belakang rumah? Ya, sebab dapat makan sayur-sayuran segar. Bila sayur tu dah boleh diambil, jadi kita dapat makan sayur yang segar, kan? Jadi banyak khasiat dapat makan sayur-sayuran segar. Baik, berkelah di tepi pantai. Siapa? Siapa berkelah di tepi pantai? Kita boleh letak nama. Ya, keluarga Aminah, keluarga Salma, ya. Berkelah di tepi pantai. Kenapa berkelah di tepi pantai? Kerana dapat bersama-sama dengan keluarga, ya. Kerana dapat meluangkan masa bersama keluarga. Boleh kita beri alasan yang sesuai berdasarkan gambar dan juga isi tersurat. Seterusnya, mari kita tengok pula. Diberi pula rangka isi tersurat. Ya, cikgu pandu kamu bagaimana nak membina isi tersurat dan juga isi tersirat dalam bentuk ayat yang baik. Ya, baiklah, makan malam bersama dengan keluarga. Kita harus makan malam bersama dengan keluarga. Kenapa? Kerana kita dapat berkongsi cerita dengan keluarga kita. Nampak? Isinya dah tak sama, kan? Nampak? Baiklah, kita tengok sini. Bergotong royong mengemas rumah dengan keluarga. Isi dah diberi di sini. Jadi kita mesti apa? Ya, kita mesti bergotong royong mengemas rumah dengan keluarga. Kenapa kita mesti bergotong royong mengemas rumah dengan keluarga? Supaya rumah kita sentiasa bersih. Baiklah, kita tengok di sini meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Macam mana? Tadi dah harus, dah mesti. Apa lagi yang kita boleh buat? Kata bantu. Hendaklah. Lagi? Wajarlah. Okey? Jadi kita hendaklah. Apa dia tadi? Isi dah ada kat sini. Ya, pandai meluangkan masa bersama dengan keluarga. Kenapa? Kita hendaklah meluangkan masa bersama dengan keluarga. Ya, pandai. Agar hubungan sesama ahli keluarga bertambah erat. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid kerana telah berjaya menjawab soalan yang diberikan tadi. Baik, ini merupakan kuis padankan isi tersurat dan tersirat. Supaya kamu dapat membuat aktiviti ini dengan baik, supaya kamu lebih faham macam mana nak mencari isi tersurat dan tersirat. Cikgu berikan di sini QR code dan juga pautan link supaya kamu dapat membuat soalan-soalan kuis ini supaya dapat membuat aktiviti dapat mengukuhkan minda kamu tentang cara mencari isi tersurat dan tersirat di rumah. Pula merupakan skema jawapan soalan kuis dalam modul Kuasai Bahasa Melayu tahun 2 yang telah cikgu sediakan bersama-sama dengan pautan video yang cikgu sertakan. Yang telah cikgu sediakan khusus untuk murid-murid tahun 2. Selain itu, cikgu sediakan juga pautan link supaya mudah untuk kamu melihat dan menyemak jawapan kamu berdasarkan skema jawapan yang diberikan. Baiklah murid-murid, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Angin bertiup, kapal pun berlayar, jauh berlabuh dari dermaga. Guru mengajar, siap belajar, gapai impian menuju cita. Itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.